Kita telah membincangkan dalam video sebelumnya bagaimana agama-agama seperti agama Islam dan Al-Quran mengharamkan arak. Demikian juga apa yang termaktub dalam Taurat, apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul Bani Israel sebelum kedatangan Nabi Isa AS. Demikian juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS melarang arak, ataupun kesemua kitab-kitab ini mengharamkan penganutnya daripada meminum arak. Mari kita lihat pula apakah pandangan agama Hindu dan agama Buddha terhadap pengambilan arak. Apakah kedua-dua agama ini mengizinkan penganutnya untuk meminum arak? Dan kalau kita perhatikan di Malaysia, ramai orang-orang India yang suka minum arak, dan mereka beragama Hindu ataupun Buddha. Apakah ajaran agama Hindu ataupun Buddha mengizinkan arak sehingga kan ramai di kalangan mereka yang meminum arak? Dalam agama Hindu, kitab suci mereka ialah Veda. Dalam kitab Veda ada 4 Veda: Rish Veda, Sama Veda, Atra Veda dan Yajur Veda. Kita perhatikan apa yang termaktub dalam kitab suci agama Hindu. Kita perhatikan dalam agama Hindu, kitab Veda, dalam Rish Veda. Perhatikan di sini, Rish Veda. Apa yang disebutkan dalam kitab Veda, Rish Veda, ada 7 perkara yang menjadi larangan kitab Veda terhadap penganut agama Hindu. 7 perkara ini yang dilarang oleh orang-orang Hindu untuk melakukannya. Bahkan disebutkan, one becomes sinful if he or she crosses even one of the 7 restraints. Seorang itu akan dianggap sebagai berdosa sekiranya dia melintasi ataupun melangkaui, menjangkau, melanggar 7 perkara kengkangan ini. Apakah 7 perkara yang menjadi kengkangan ataupun larangan kepada penganut agama Hindu? Yang pertama, theft, mencuri, pencurian ataupun mencuri. Yang kedua, adultery, perzinahan. Yang ketiga, murder of a noble man, membunuh orang-orang yang mulia. Yang keempat, abortion ataupun pengguguran anak yang dikandung. Yang kelima, dishonesty, orang yang tidak jujur. Dishonesty, seorang yang tidak jujur. Dishonor maksudnya orang yang tidak amanah, orang yang tidak jujur, orang yang corrupted, orang yang mungkir janji, orang yang tak pegang pada janji, orang yang diberi amanah tetapi tidak mengikut amanah. Ini adalah dinamakan orang yang dishonor. Okey, seterusnya, repeating misdeed, seorang yang berterusan melakukan perkara-perkara yang salah. Dan yang ketujuh ialah consumption of alcohol, mengambil alkohol ataupun meminum alkohol. Ayat ini secara jelas di mana Rish Veda menyatakan ketujuh-tujuh ini merupakan larangan kitab Veda terhadap penganut agama Hindu. Dan mana-mana lelaki ataupun wanita yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu bertujuh perkara ini telah pun dianggap berdosa. Dan salah satunya yang nombor 7 ialah pengambilan alkohol. Ini bererti dalam agama Hindu, pengambilan alkohol mengikut Rish Veda adalah haram dan mereka yang meminum alkohol adalah berdosa. Ini dalam Rish Veda. Kita perhatikan dalam Rish Veda juga, those who consume intoxicant, mereka yang mengambil arak, lose their intellect, akan menyebabkan mereka akan kehilangan akal. Talk rubbish, cakap benda yang tidak betul, cakap benda yang rubbish, benda-benda yang tidak bererti, benda-benda yang tidak ada makna, benda-benda yang tak ada manfaat. Get naked, bahkan membuka auratnya sehingga otak sudah tidak terkawal dan hilang perasaan malu hingga boleh membuka auratnya. And fight with each other, dan boleh menyebabkan pergaduhan sesama mereka.
So apabila seorang itu minum arak, menyebabkan mereka kehilangan kawalan otak mereka. Dan ini di antara musibah yang timbul apabila seorang itu minum arak, hilang kewarasan akal, menyebabkan dia bercakap merapu, cakap benda-benda yang tidak elok, cakap-cakap benda yang mencarut, cakap benda yang tak ada faedah, kemudian boleh menyebabkan ia membuka auratnya dan menyebabkan pergaduhan sesama mereka. Ini dalam Rig Veda. Kita lihat lagi dalam Rig Veda juga, dalam Rig Veda chapter yang ke-7, tindakan yang dilakukan mengikut bisikan hati tidak membawa kepada dosa. Kesombongan bodoh terhadap bisikan hati bagaimanapun adalah sumber kekecewaan dan kesengsaraan. Dengan cara yang sama seperti mabuk dan perjudian menghancurkan kita. Kita perhatikan ayat di sini. Ayat sini menyatakan bahawa orang yang mabuk, orang yang kaki judi akan menyebabkan kecewaan dan kesengsaraan. Ini adalah merupakan ciri-ciri ataupun kutukan cemohan yang diberikan oleh kitab Rig Veda terhadap mereka yang kaki arak, terhadap mereka yang kaki judi. Mereka akan hidup sengsara, mereka akan hidup dalam keadaan kekecewaan lantaran selalu minum arak dan menjadi kaki judi. Ketiga-tiga ayat ni adalah daripada Rig Veda. Kita lihat pula ayat dalam Athara Veda. Ya, dalam Athara Veda. Weak minds are attracted towards meat, alcohol, sensuality and womanizing. Otak yang lemah, otak yang dungu, otak yang kurang waras adalah selalu tertarik kepada suka memakan daging, suka minum alkohol, suka pada keseronokan dan suka kepada wanita. Apa yang boleh kita ambil daripada Athara Veda ini? Athara Veda menjelaskan bahawa orang yang suka minum alkohol adalah termasuk golongan orang yang lemah fikirannya. Orang yang lemah fikirannya. Mari kita lihat dalam Manusumerti, chapter yang ke-11, ayat 94. Disebutkan di sini, untuk minuman keras adalah kotoran yang mencemarkan. Sama ada dia ambil daripada beras dan kotoran dikatakan jahat. Oleh itu seorang sami, pemimpin atau orang biasa tidak boleh minum minuman keras. Therefore, a priest, ruler, or oleh itu seorang priest, seorang sami, ruler, seorang pemimpin ataupun orang awam biasa should not drink liquor. Tidak sepatutnya mereka minum arak. Tidak sepatutnya mereka meminum arak. Ini dalam Manusumerti menyatakan bahawa sami-sami, para pemimpin, orang awam tidak sepatutnya minum arak. Maksudnya semua orang tidak sepatutnya meminum arak. Kita perhatikan dalam Manusumerti juga chapter yang ke-11 ayat 55. Killing a priest, drinking liquor, stealing, adultery with a guru's wife, and associating with those who commit these acts are called the major crimes, Mahapataka. Digambarkan Mahapataka ataupun kejahatan yang besar, dosa yang besar, maha. Sama dengan orang Melayu, maha ni maksudnya hebat, yang tinggi. Mahapataka itu dosa-dosa yang cukup hebat. Apakah dosa-dosa besar ini yang digambarkan dalam kitab Manusumerti ialah dosa-dosa besar ialah membunuh seorang sami. Meminum minuman keras, drinking liquor adalah merupakan dosa besar. Mencuri, berzina dengan isteri guru dan bergaul dengan mereka juga adalah termasuk dosa-dosa besar. Bukan hanya minum minuman keras ataupun minum arak sebagai dosa besar, bahkan bergaul dengan mereka adalah termasuk dosa besar. So, Mahapataka yang digambarkan oleh kitab Manusumerti ini menjelaskan beberapa dosa besar, antaranya membunuh. Membunuh sami. Yang kedua, minum arak, mencuri,
melakukan perzinahan dengan isteri guru, dan juga bergaul dengan mereka yang bergelumang dengan dosa ini juga dianggap berdosa. Semua ayat-ayat ini boleh kita ambil bahawa agama Hindu juga mengharamkan arak kepada penganutnya. So, apa yang boleh kita ambil di sini? Masyarakat agama yang beragama Hindu, kitab suci mereka mengharamkan meminum arak. Namun demikian, kita rasa pelik. Kita lihat ramai di kalangan penganut agama yang tidak memahami kitab-kitab mereka, sehingga mereka merasakan bahawa amalan meminum arak ini tidak dilarang dalam agama mereka. Cumanya dalam agama Hindu ada dua perkara, soma dan sura. Kedua-dua ini mungkin ada persamaan dalam bentuk memabukkan. Soma adalah minuman yang diberikan sewaktu upacara peribadatan, manakala sura adalah minuman dan bentuk alkohol yang memabukkan. Cumanya dalam kitab-kitab Weda, soma adalah minuman yang bukan seperti arak, bir yang beralkohol seperti sekarang ini. Ia adalah minuman yang memabukkan juga, tetapi ia digunakan khas untuk upacara peribadatan saja. Manakala sura pula adalah seperti mana alkohol ataupun wine dan bir yang mengandung alkohol yang merosakkan otak apabila diminum. Cuma dalam kitab Weda, soma diizinkan yang jadi minuman dalam ritual ataupun peribadatan, tetapi alkohol yang seperti mana ada sekarang ini adalah diharamkan dalam kitab Weda dan Manusmriti, seperti mana yang telah kita lihat sebelum ini. Gambaran yang boleh kita ambil di sini bahawa kesimpulannya, mabuk dianggap sebagai satu penyebab kelemahan, kegagalan dan kehancuran yang diharamkan dalam agama Hindu. Mari pula kita lihat dalam agama Buddha. Apakah ajaran agama Buddha tentang arak? Mungkin dalam agama Buddha ni agak sukar untuk kita mendapatkan daripada sumber kitab asalnya Tripitaka. Namun demikian, dalam ajaran agama Buddha ada perkara yang dipanggil Pancasila. Panca maksudnya 5, sila maksudnya pekerti ataupun sifat-sifat 5 yang perlu dipenuhi. Sifat-sifat akhlak yang mulia yang perlu dipenuhi. Dinamakan 5 Pancasila dalam agama Buddha. Pancasila dalam agama Buddha adalah terdiri pada 5 latihan. Kita perhatikan kelima-lima perkara ini. Yang pertama, aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ini perkara yang pertama, menjauhkan diri daripada membunuh sama ada manusia atau binatang. Yang kedua, aku bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang-barang yang tidak diberikan padaku. Jangan ada iri hati ataupun berusaha untuk mendapatkan milik orang lain. Jangan hati kita ini sentiasa inginkan untuk mendapat hak orang lain yang bukan hak kita. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan seks terlarang. Melakukan seks yang dilarang oleh agama. Perkara yang ketiga, yang pertama tadi menjauhkan diri daripada membunuh. Yang kedua, jangan sibuk untuk mendapatkan hak orang lain. Yang ketiga, jangan melakukan seks yang terlarang. Yang keempat, aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Yang keempat, sentiasa bercakap benar. Dan perhatikan yang kelima. Tuan-tuan perhatikan yang kelima, aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Ini 5 Pancasila yang menjadikan 5 ajaran moral yang diajar oleh agama Buddha. Yang pertama, jangan membunuh makhluk di muka bumi ini. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain. Yang ketiga, jangan melakukan seks yang terlarang. Yang keempat, jaga mulut, jangan cakap benda yang tak betul. Yang kelima, jangan mengambil apa-apa bentuk minuman keras yang boleh melemahkan kewaspadaan. Perkara yang kelima ditekankan sini, jangan mengambil apa-apa minuman keras. Bererti ini adalah merupakan larangan daripada agama Buddha, di mana di antara ajaran Pancasila, 5 ajaran moral agama Buddha adalah melarang daripada meminum arak.
Jadi kita telah pun lihat bahawa agama Hindu dan agama Buddha juga melarang penganutnya daripada meminum arak.